Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muka surat 202, juzuk yang ke-11. Orang munafik, dia memang tak beriman pun. Tapi beza dengan orang kafir yang sahih kafir, dia takut kalau tidak beriman tu terzahir. Kalau orang kafir Arab Mekah memang nak menzahirkan kekafiran. Memang kita tak beriman pun. Kalau orang-orang kafir harbi ni memang tak beriman pun. Tapi munafik ni, dia hakikat tak beriman, tapi takut kalau tidak beriman tu diketahui. Sebab tu alasan datangnya Mak Nabi bagi alasan tu, bagi alasan-alasan yang rasa-rasa munasabah, supaya jangan diragui status mereka. Tapi walaupun begitu, tahu juga. Tahu juga. Kalau tak terzahir kat dunia, dekat akhirat. Kalau tidak terzahir kat dunia, kat akhirat. Tapi rata-rata yang terzahir bagi Nabi, nama-nama munafik ni memang mati sebagai munafik. Tapi yang tidak terzahir ni, barangkali hikmah dia, mereka akan berubah jadi iman. Memang hakikat lagu tu, ada sebahagian munafik yang berubah jadi sahabat. Kalau kita ada sebut, duk faham selama ni, munafik ni sifat tak boleh berubah. Tak, dia ada ubat dia. Semua penyakit ada ubat. Ubat dia Quran. Ya'tadiruna ilaikum, mereka yakni orang-orang munafik yang tak ikut perang akan mengemukakan ma'dziratan. Ma'dziratan ni alasan, keuzuran. Jadi uzur ni bahasa Melayu pun uzur juga. Semua uzur bahasa Melayu ni mau uzur sungguh. Kan? Saya uzur ni. Jangan terjemah bahasa Arab. Bahasa Arab uzur ni, saya bagi alasan ni. Ini makna tak kena. Jadi uzur ni alasan. Tapi bila dia Melayu kan, tengok makna lari. Bila Melayu jadi mana uzur sungguh. Uzur dalam bahasa Melayu adalah marudha dalam bahasa Arab. Sakit, mari. Jamak dia marudha. Saya uzur. Kalau ikut uzur dalam bahasa Arab, mana dia saya beralasan ni. Kan? Kalau telefon, saya uzur ni.
Saya beralasan tak ikhlas. Saya beralasan. Jadi makna teman jadi salah faham. Kalau saya uzur, ana marid. Uzur syar'i. Ha? Uzur syar'i. Tu faham dah lah. Barangkali akak faham pada kita. Kepada kamu apabila raja'tum ilaihim, kamu kembali kepada mereka. Mereka akan mengemukakan kepada kamu alasan apabila kamu kembali kepada mereka. Cuma kadang-kadang bahasa Melayu, bahasa Arab ma'dzirah tu minta maaf. Minta maaf. Alasan minta maaf. Minta maaf. Tapi ada kadang-kadang tempat tu comel. Kita sebut dalam lepas bukan. Kul katakanlah la ta'tadiru. Jangan kau beralasan, jangan bagi alasan. Yang kamu beralas-alasan. Kami tidak akan percaya kepada kamu. Kenapa tidak terjemah beriman? Kalau beriman, B. Kalau la ni dia bawah sikit. Kalau nu'mina bi, beriman. Kalau nu'mina la atau li, percaya. Sebab tu terjemah sini bukan beriman, percaya. Sebab konteks apa ni? Konteks Nabi kepada orang munafik. Takkan mana beriman? Kalau konteks kita kepada Nabi tu mana ada beriman? Saya beriman kepada Nabi. Mana boleh sebab konteks sesuai. Tapi kalau Nabi kepada orang munafik, takkan mana beriman? Percaya. Kenapa? Sebab sesungguhnya qad nabba'ana, telah memberitahu kami. Jadi kita tengok na ni yang diberitahu alamat dia sebelum na tu baris hidup. Kalau sebelum na tu baris mati, maka biasanya na tu yang melakukan. Kat sini yang melakukan ialah Allah. Nabba'ana Allahu min akhbarikum. Allah telah memberitahu kami dari berita-berita kamu. Dari apa? Dari hakikat kamu. Berita yang disampaikannya adalah berita yang paling benar daripada Allah. Tentang apa? Tentang kamu. Allah akan perlihatkan wasayarallahu amalakum, amalan kamu. Begitu juga rasulnya. Allah akan melihat perbuatan kamu. Begitu juga rasulnya. Ha? Tak bergerak. Oh, ada jam. Jam. Ni nak gerak tak gerak. Mana jam dulu. Sini bergerak tak bergerak. Jam. Buat lawal. Geraklah. Kemudian kamu akan dikembalikan. Summa turadduna ila. Kamu akan dikembalikan kepada yang Maha mengetahui.
yang gaib. Ha. Istilah gaib ni apa dia? Kalau tanya kita. Ha? Okay, gaib ni ada dua jenis. Kita ingat ada jenis. Satu dalam asbab. Satu luar asbab. Satu bukan akidah. Satu akidah. Yang mana yang dimasukkan dalam ayat ni? Ini adalah gaib akidah. Gaib luar asbab. Bagaimana gaib yang bukan akidah dalam asbab? Contoh kita kata Cikgu Syafi'i ghaibun. Tak hadir. Luar biasa ke biasa? Luar asbab ke dalam asbab? Dalam asbab. Bukan pelik pun, dalam asbab. Tak hadir. Kan? Satu lagi kita kata 1 campur 1 2. Betul tak? Sebelum kita jawab 2 tu duduk mana? Baik. Tapi kan, mana sebelum kita sebut angka tu, baik angka tu. Tapi biasa kalau biasa? Ha? Biasa. Macam orang pandai buat kuih. Kuih apa? Kuih jalak ke apa? Kuih apa? Contoh. Kuih apa cikgu? Ha? Ha? Sebut payah tu jump. Kuih apa? Contoh. Kuih apa? Payah tu nak kau sebut. Kuih goci. Kuih goci lah. Kuih goci Mana kita mahir dah. Kan? Cara buat dia. Makna masa nak bayang buat tu, kita kata mahir kita. Waktu kita nak hurai tu, cara buat tu dah otak kita. Betul tak? Tak tunjuk, tapi cara buat tu, sebelum kita buat tu, benda tu dah otak kita. Gambaran nak buat cara lagu mana. Kan? Duduk dalam otak kita. Duduk dalam otak kita tu baik. Tapi biasa kalau biasa? Biasa. Ni bukan akidah tu, bukan gaib ni. Bukan gaib akidah. Bukan yu'minuna bil ghaib, bukan. Bukan akidah. Bukan luar asbab. Hak mana luar asbab? Luar asbab ni hak jenis luar biasa. Luar biasa. Kita kita pelik. Dia tahu macam mana? Tu akidah. Kan? Contoh kita nak jalan. Kalau kita nak jalan, kalau ada orang mendakwa, di sebalik rumput itu saya tahu ada semut ke tak. Biasa kalau biasa? Tu akidah. Tu akidah. Tu akidah. Bila luar biasa akidah. Kita duduk sini, tapi kita tahu dah apa yang berlaku pada Cikgu Syafi'i hari Senin lalu. Tahu apa kata gambar. Sebelum keluar gambar tu akidah. Lepas keluar gambar bukan akidah dah. Sebelum keluar gambar tu tahu tanpa ada siapa beritahu. Kita kata tahu akidah. Tapi lepas keluar gambar bukan akidah dah. Faham tak? Sesuatu yang kita rasa pelik, akidah. Akidah tu. Bukan ada kau dia tangan. Akidah tu. Akidah. Benda yang pelik, macam mana timbul persoalan, lari daripada apa? Daripada benda yang sepatutnya. Tak, macam mana dia tahu? Dia tahu akidah. Mana kalau kita sabit dia ada ilmu tu, itu punah akidah kita. Dia tahu seumur. Macam Nabi tak tahu seumur. Ada kala Nabi tahu, ada kala Nabi tak tahu. Nabi tahu hanya setelah dia beritahu. Bukan Nabi Rasulullah, semua Nabi. Nabi Sulaiman, dia tahu tak burung hudhud di mana? Kalau dia tahu, takkan dia kecil lagu tu. Dia tak tahu lah. Faham tak? Sekarang ni kita telah mensabitkan satu ilmu yang tak tahu pada Nabi Sulaiman kepada selain Nabi Sulaiman. Akidah tu. Nabi tak tahu. Maka benarnya
bila lebih pada Nabi, bukan lebih. Itu adalah akidah. Bukan lebih kepunahan. Barang punuh. Kita punuh percaya, dia punuh mengaku. Faham tak? Bila Allah sebut alimul ghaib, makna dia ghaib ni hanya boleh disandarkan kepada Allah saja, tak boleh kepada selain dia. Kita boleh banyak cerita Nabi Muhammad ni, kita boleh membuktikan Nabi tak tahu, ada kala tahu, ada kala tak tahu. Mana bila ada kala tahu, ada kala tak tahu, dia tak panggil tahu benda ghaib, tak panggil gitu. Contoh Nabi tahu tak Aisyah tak terlibat? Tak tahu. Kalau dia tahu benda ghaib, dia tahu Aisyah tak bersalah. Dia tak tahu. Nampak tak? Cerita-cerita tu banyak terzahir bahawa haknya hakikat. Tapi kalau orang cerita lebih-lebih tu, makna tidak bersandaran tu. Kenapa jadi lagu tu? Sebab dia puja Tok Guru lebih dulu dah. Tok Guru dia cerita macam-macam, gini. Jadi bila dia sandarkan Rasulullah, dia mesti kata seperti macam Tok Guru dia dah. Kalau Tok Guru lebih hebat pada Rasulullah, dia takut dia bocor Tok Guru tak tahu. Faham tak? Makna ibarat bila kita angkat Tok Guru kita akan sadar lebih pada Rasulullah, padahal Rasulullah tak ada benda tu. Kita sadar kita je, bukti tak ada. Kan? Sebab dia terangkat lebih Tok Guru dia, maka dia jadi sandar benda tak sepatutnya kepada Rasulullah. Dia kata Rasulullah tahu benda gaib. Sebab ada sadar Tok Guru dia tahu benda gaib juga. Itu biasanya lagu tu. Kalau kita kata takkan ilmu Tok Guru kamu lebih hebat dari Rasulullah, jadi mau tak mau terpaksa berdusta atas Rasulullah. Sebab nanti bocor Tok Guru dia tu penipu. Tu cerita dia. Yang angkat Tok Guru dia, lepas tu dia kata Rasulullah dia juga. Kalau orang yang mengajar hadis, tahulah. Dan yang nyata lawan dia lah. Ghaib nyata lawan dia lah. Fayunabbi'ukum, lalu dia akan beritahu kamu dengan apa yang adalah kamu mengetahui. Bima kuntum ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Kamu ketahui apa yang kamu kerjakan. Silap. Dia akan beritahu kamu bima kuntum ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Jadi mereka takut bila Nabi tahu mereka ni kafir, hakikat dia kena bunuh pula. Takut tu je lah. Mau tak mau, jangan bagi nampak kita ni kafir, kita beriman. Kalau betul-betul dia mukmin, dia takkan jadi munafik. Sebab apa nak sembunyi? Kalau tahu juga orang munafik ni, masalah dia tak faham agama. Kalau dia faham agama ni, Allah tahu sembunyi ke mana pun. Nabi tahu, bila Allah beritahu, dia takkan jadi munafik. Mana kadang-kadang munafik ni masalah dia ialah tidak memahami agama ni. Tidak faham. Tidak kenal Tuhan, tak kenal akhirat. Tak kenal Quran, tak kenal akhirat. Tak kenal Allah, tak kenal Quran, tak kenal akhirat. Sayahlifuna billah. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepada kamu, lakum. Jadi orang yang tidak boleh membuktikan dengan perbuatan, tetapi hanya dengan lafaz, salah satu sifat-sifat kemunafikan, munafik. Dia tak boleh bukti dengan perbuatan, tapi sekarang lafaz siapa boleh cakap? Kecil lah. Lafaz ni siapa boleh cakap? Waktu Tuhan nak test, tak tahu betul-betul perbuatan. Kalau perbuatan, kalau lafaz ni siapa boleh? Semua orang boleh.
Jadi perbuatan tidak jadi neraca dalam agama. Hak jadi neraca ialah dalam konteks iman ni ialah perbuatan. Perbuatan tak nak nipu. Atau ada satu kata-kata qaulul hal asyaddu minal qaulul maqal. Ada. Qaulul hal asyaddu minal qaulul maqal. Maksudnya kata-kata dengan bentuk perbuatan, keadaan lebih kuat bukti daripada perkataan daripada mulut. Mulut ni dengan keadaan tu kuat keadaan. Contohlah kan, kita sayangmu. Mana kita percaya dengan perbuatan daripada mulut? Perbuatan kuat lagi. Kecek saja tu bunyi kecek, dia punya apa tu, timbullah perkataan kecek saja. Sebab tak kuat kan. Kecek saja. Dia perbuatan ni kuat. Perbuatan tu, kalau perbuatan agak-agak surrender. Betul. Ingat qaulul hal, qaulul maqal. Qaulul hal, qaulul maqal. Hal. Kata-kata bentuk perbuatan dia. Mana kata-kata pengungkapan dengan keadaan lebih kuat daripada ungkapan dengan lisan. Itu maksud dia. Pengungkapan, ungkap ni dia ada dua jenis. Satu dengan keadaan, perbuatan. Satu dengan perkataan. Mana lebih kuat? Kita nak ucapkan kepada dia dalam bentuk perbuatan, so, dengan bentuk perkataan, so. Mana lebih kuat? Bukti. Perbuatan. Tu dia panggil qaulul juga. Qaulul maqal. Sebab ungkapan dalam bentuk perkataan dengan ungkapan dalam bentuk perbuatan atau keadaan, timbullah istilah qaulul hal asyaddu minal qaulul maqal. Qala ya. Ha? Radhana. Sebut saja. Kecek saja. Itu cara orang perempuan buktikan. Hadiah. Salah satu lah, tak tepat kat kanan. Yang udah. Dia betul waktu apa? Benda harian gitu. Kalau hadiah sama parok gitu. Letih gitu dia. Idan qala betum. Jika apabila kamu kembali kepada mereka, ilaihim, kepada mereka, litu'ridu anhum, agar kamu berpaling daripada mereka, tidak mengganggu gugat mereka. Kan? Takut lah. Nanti kalau Nabi tangkap tanya betul kamu imam, takut tu ya. Maka berpalinglah daripada mereka. Fa'ridu anhum, berpalinglah, tak biarlah. Mu nak paling sangat paling. Tapi dari sudut keutamaannya, patutkah takut lagu tu? Baik, takut Allah tahu, takut Nabi tahu, apa guna? Tak ubah keadaan. Sepatutnya takut Allah tahu tu hal lebih baik. Jadi hanya takut kepada manusia, tak takut kepada Allah, kan? Tak sepatutnya ada kepada orang yang betul-betul nak selamat. Takut pada manusia, tak takut pada Allah ni, innahum rijsun, jiwa mereka kotor. Nak ajar kita takut pada manusia, tak takut pada Allah ni, jiwa kita kotor. Wa ma'wahum jahannam, tempat tinggal mereka adalah neraka jahannam. Jazaan, sebagai balasan,
terhadap apa yang mereka kerjakan. Bima kanu yaksibun. Kita tengah buat satu program ni. Program ni program yang tak terikat dengan daurah. Program luar daurah. Program kita asal-asal orang ngaji daurah tak payah buat dah. Tapi kalau dia ikut boleh juga. Sebab kelas lain ikut program apa? Kita bagi latihan cuma balik buat betul perkataan dengan terjemahan. Kan macam kelas kita ni hari-hari asal-asal tak dah nak buat daurah lagi, benda tu lagi tak. Hak jenis semua sekali ni nak pergi daurah tak boleh. Dah budak adik yatim buat. Semalam daripada Sarawak tu, kita bagi PDF ke dia duduk Sarawak tu miri. Budak baru pahit nak masuk universiti, tak habis universiti lagi asal. Duduk miri. Kita bagi ke dia. Dia buat 3 hari je, setengah juzuk. Rajin dia. Hak nak kita hantar dalam LP. Dia buat terjemahan, dia tulis lah. Tulis terjemahan. Lepas tu terjemahan penuh. Terjemahan supaya terjemahan penuh ni jadi nampak makna-makna sebenar tu. Sebab kalau terjemahan perkata saja dia takut salah faham kan. Terjemahan perkata penuh. Perkata penuh. Salin balik ya. Salin balik. Kita ada Quran terjemah tu kan. Salin balik. Lepas tu apa tu hak yang kan kita latihan kita ni ada kosong. Kosong tu bahagian datang penuh. Sehari sebuka dia buat. Sebuka. Yang kita gagal tu orang Sarawak dia buat 3 hari je. 10 muka. 10 muka surat Quran kan. Setengah juzuk kan 10 muka. Sejuzuk 20 muka. Kan? Ada apa tu orang ni dia buat daripada datang satu orang lain malah nampak macam letih. Tapi semua orang ni minat. Dia minat. Makin minat. Kan? Datang 6 dia buat. Dia tulis. Jadi mula-mula letih tapi lama dia suka sebab apa? Makna Quran ni kan. Dan dia jadi suka tulis. Datang satu habis 2, 3 kita bagi je. Ustaz minta datang satu kita bagi. Free ya. Dia buat. Bagi gitu. Kalau nak buat daripada satu minta kita buat lagi. Kita jangan kalau kita buat hari-hari semuka non stop kelas hak tu. Waktu free buat. Nak kata budak boleh buat, budak ni dia boleh buat sebab ramai buat belaka. Kita orang tua tak boleh, payah. Ada orang tua boleh buat di rumah 6 datang 6 dah. Datang 6 dah. Masuk dekat kelas adik yatim tu kan. Orang duduk rumah boleh buat laju pada adik yatim ni. Adik yatim baru 5 dan 6 dah. Duduk rumah. Mana nak seribu daya tak. Tapi tak apa kita Ustaz yang sebelah lagi tu dia buat perkata lah. Tulis salin balik ya. Salin. ada satu muka surat lagi tu dia tulis Penuh. satu perkataan. Hak tu dia rajin. Dia minat telajak. Hana tak suruh buat, dia boleh buat. Tak apa, hak tu bagus juga tu. Hak tu kita nak suruh buat tu takut dia jadi macam letih pula tak. Tapi dia sendiri nak buat lagu tu. Dia pilih kata-kata, dia tulis belakang. Sebab kalau kita buat secara non-stop, perkataan-perkataan hak biasa ni jadi mudah nampak. Jadi kita boleh tahu dah jalan cerita tu. Dan ni kan musim COVID-19. Rubah tak boleh keluar kadang-kadang takut 2 minggu. Contoh kalau berlaku kau 2 minggu tu dia pula tak stay kan, tak ada kelas pula. Tapi sekurang-kurangnya kan ada aktiviti dia sebenarnya. Kalau kita ada orang ni minat dengan tengok video, dengan ceramah gitu kan, kadang-kadang dengan audio, dengan Quran. Tapi ada je orang dia minat menulis dia minat. Dia boleh tulis banyak satu hari. Jadi menulis ni mengurangkan stres, tekanan kan. COVID-19 ya, tekanan. Duk fikir ni, tulis fikir Quran senang. Mengisi masa yang lapang. Habis 30 juzuk buat pula.
Dia ada bahagian hanya boleh dalam kelas. Dalam kelas lah. Ada bahagian yang dalam kelas tak cukup nak backup. Kita kena usaha sendiri. Dalam kelas. Hak kita usaha sendiri. Dia ada peruntukan dia. Dia bahagian yang keuntungan dia. Bahagian kita usaha kat rumah. Bahagian dalam kelas. Hak dalam rumah tak. Dalam kelas tak boleh backup. Hak dia dalam kelas, dalam rumah tak boleh backup. Mana ada dalam kelas ni tak boleh dapat. Kita ada ngaji Maulana Hadi 40 tahun, 40 tahun dah umur kita tak jumpa mana lagu tu. Mengaji yang dia dapat mana satu benda tak boleh dapat. Kalau tak berguru tak boleh. Kita kena berguru. Satu benda kalau berguru pun guru tak boleh backup kita benda ni. Kita kena usaha sendiri. Bagaimana perkata ni takkan harap ke guru. Dia bahagian nak huraian tu lain lah. Wa pun ustaz kita tak ngaji ustaz Wa tak ingat lagi. Tak ngaji ustaz dia Wa tak ingat lah. Lama 3 kelas ilam tak kenal, tak ingat. Lama tak 3 kelas ilah dengan alan tak perlu dengan ustaz Razali tak ingat. Tulis tu. Mana ada bahagian-bahagian yang tak perlu kita sendiri dunia. Ada bahagian yang tak boleh kita kena hak kena bahagian talaki ni. Macam mana ilah Kalau guru kita tak terang kepada kita, tak faham. Maulana pun kalau guru dia tak terang kepada dia sampai kisah, dia tak faham. Dia kata, kita ngaji hadis habis dah. Baru jelas mana ilah. Jadi ada satu ilmu ni tak boleh. Kena guru beritahu orang nampak. Ada satu ni, guru tak boleh backup. Dia sendiri kena usaha. Macam baik-baik kita. Kata masa kelas ni di rumah tak buat ni. Ha? Tak ada masa nak buat. Ya betul. Itulah ada jenis orang, dia boleh buat dalam kelas. Hak kita dalam kelas. Ada orang nak pergi daurah tak boleh. Tu bahagian dia. Tapi kalau dia mari daurah nak buat hak tu, molek jugalah. Betul ada tak promosi, ada lambat tak promosi kelas ni. Sebab hak dia ada backup dah daurah. Hak yang tak pergi daurah ni, dia jadi macam nak sangat. Dia nak pergi tak boleh jauh. Jadi dia buat gitu. Hari. Kelas minggu sekali. Ada setengah dia nak hari-hari lagu ni nak bagi jauh. Boleh seminggu sekali je. Jadi dia kata backup tu buat. Semangat tu. Kadang-kadang seminggu 2 latihan untuk kita. Tak apa semangat. Kalau laju jangan ikut orang yang tak laju. Yang tak laju jangan minta orang yang laju tu tunggu dia. Hak laju, tak laju. Hak dia mampu slow. Hak mampu laju. Yahlifuna lakum, mereka bersumpah kepada engkau, litardau anhum, agar kamu redha kepada mereka. Mu nak redha manusia. Tapi kalau Allah tak redha, jadi juga. Sebenarnya redha Allah tu sebenarnya. Sepatutnya apa cara redha manusia? Sebab kalau dapat redha Allah, manusia tak redha tak apa. Sebab itu hak sebenar dia. Ni mau cari redha manusia, takut hilang redha manusia, tak fikir redha Allah. Sebab hakikat dia redha Allah dapat, beres apa-apa tak apa. Asal Tuhan redha dapat orang. Sebab Imam Syafi'i kata, kalau mau nak cari redha manusia pun takkan dapat. Benda yang takkan mungkin dapat. Jadi kalau kita usaha barang tak mungkin dapat, letih kita. Redha Allah mungkin dapat. Boleh dapat. Benda yang boleh usaha. Jadi mengutamakan yang boleh usaha daripada yang tak boleh usaha lebih baik. Ni ulun barang yang tak boleh usaha. Nak supaya orang perhati kita. Letih kita. Lepas tu orang kadang-kadang orang letih lah, stres lah. Sebab apa? Orang nak macam ni, orang ni nak macam ni. Dah kita letak satu matlamat nak cari redha orang. Mana boleh dapat? Sebab orang ni 10 orang 10 jenis tak. Sebab tu kita bila kita ngaji Quran, kita nak tahu yang Allah redha, yang Nabi redha. Dapat hak tu, ya. Apa sebab hak ni nak tu, kalau redha manusia ni, jadi kita jadi bodoh kita. Betul ke tak betul ke asal manusia suka. Betul tak? Sebab manusia dia suka ikut dia. Kita nak ikut wahyu. Jadi
Bila kita ngaji wahyu, kita tahu neraca betul lagu mana, ikut wahyu. Orang tu suka ke tak suka lah, tak pergi. Jadi kita tak stres. Sebab kita dah letak kadar kita tu nak sesuatu yang boleh tercapai. Mana dah ikut cara wahyu. Beres, dah surah ke Tuhan. Ni nak A, B. Mana kalau ikut kata tak boleh orang nak lagu ni. Kalau ikut orang tu juga, tak puas hati orang ni, tak puas hati pula. Hanya tak puas hati juga. Jadi fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Allah tidak boleh bagi redha terhadap orang yang fasik. Allah tidak meredai orang-orang yang fasik. Arab Badui ni dia mengaku beriman tapi tak sampai kelah. Mengaku beriman tak sampai kelah. Mengaku beriman tak sampai kelah Nabi. Salah faham pula. Bukan kelah Saudara Zali. Kelah Nabi. Nabi kata dah. Kelah Nabi, kelah kita, lagi kelah lain. Kelah banyak. Al-A'rabu, Arab Badui yang mengaku Islam itu tapi tak pergi kelah. Tak sampai ke kelah Nabi. Dia mengaku tu hanya sekadar siasah dia supaya selamat. Tapi nak pergi kelah Nabi tak. Asyaddu kufra. Lebih dahsyat kekufuran dia dan kemunafikan dia. Dan lebih layak. Patut pun payah nak erti. Nak memahamkan bahawa bunga lebih baik daripada sampah ni payah. Payah nak erti. Kan? Payah nak erti bahawa bunga tu lebih baik daripada sampah. Alla ya'lamu, bahawa tidak mengetahui, tak erti batas-batas apa yang Allah turunkan ke atas Nabi. Makna dia kerana tidak ada hubungan dengan kalam Allah, tidak ada hubungan dengan Nabi zaman tu, maka tak erti batas-batas yang Allah telah tetapkan kepada Rasulnya. Jadi Allah nak ajar kita nak dapat sifat mukmin ni mesti ada hubungan dengan kalam Allah dan mesti ada dengan hubungan dengan kalam Nabi. Tidak ada hubungan kalam Allah dengan Nabi ni munafik. Cuma munafik mengaji ada harapan untuk berubah. Munafik tak mengaji tak ada harapan untuk berubah, malah lebih layak, lebih berat keingkaran dia, lebih berat ketidakjelasan dia. Sebab tu kadang-kadang wahyu Allah ni kadang-kadang kalau semua mengaji belaka senang. Kalau dia mengaji nak tahu, alhamdulillah. Dia tak saya tahu. Lepas tu kalau buat tak serupa dia marah. Dia nak tahu tak sih, hak betul tak sih. Kan? Dia nak tahu, jangan tak serupa saya. Dia tadi kalau tanya dia mau buat ni betul salah, tak ada jawab. Lepas tu kerja dia petikai. Sama tak serupa dengan dia. Letih tak kita? Kita nak hurat tak saya dengar. Susah kita. Tu kita tadi. Kita nak hurat tak boleh. Tak ada peluang nak hurat. Bahagian dia ni, dia tak saya dengar barang dia buat betul salah. Lepas tu kerja dia mana? Kalau tak serupa dia siap. Letih tak kita? Letih. Kita nak selamat. Duk panas sejuk, nak takut nak serupa dengan Nabi, takut esok kena halau daripada kolam Nabi kan. Tak boleh jumpa Nabi. Dengar cerita hadis Nabi, takut jadi. Bagi orang ni jadi lebih berani pula. Kita terlebih takut.
Takut ke mengaji, takut tu. Nak buat biasa rupa. Hak betul lagu ni, hak salah lagu ni. Teringin nak buat hak betul. Teringin 3 hak salah. Bila kita mengaji ni. Bahagian dia, tak usah tahu betul salah. Lepas tu, kalau orang buat tak serupa dia nak marah. Oh, letih kita. Wallahu alimun hakimun. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sebenarnya di sebalik cabaran itu ada maksud iman. Faham tak? Maksud membuahkan iman. Cabaran-cabaran itulah yang menghasilkan iman. Menghasilkan terbukti bahawa kita ni sebenarnya beriman ni boleh tumbuh tempat yang ada cabaran. Cabar. Mana betul kita betul-betul takut ke Tuhan tak? Mencabar lagu ni kadang-kadang kita nak uji betul tak kita mengutamakan Allah daripada selainnya. Tidak mula saja. Wa minal a'rab, dan sebahagian daripada Arab Badui itu ada yang menganggap may yattakhidhu, mengambil ni menganggap. Bukan mengambil. Asal makna mengambil, tapi kat sini menganggap. Kat sini kita kena apa tu ingat kat tajuk yattakhidhu kat sini bukan makna mengambil. Kita kena buat kurungan. Dalam kurungan tidak nak terjemah tak boleh. Memandang apa yang ia nafkahkan itu maghrama, kepada kerugian. Ni pandang rugi inilah alamat infak itu tertolak. Pandang hilang. Kena pandang simpan, kena pandang atau betuah. Baru bila rasa betuah itulah alamat infak tu diterima. Kalau rasa hilang, itu alamat infak itu tertolak. Jadi menginfak tapi rasa hilang itu alamat munafik. Lepas tu wa yatarabbasu, menunggu-nunggu terhadap kamu ad-dawaib, mara bahaya. Asal mana dia ni daurah. Tahu daurah? Ni daurah dah tadi ustaz. Daurah tu apa dia? Ada ni ada hari ni nak tahu juga nak dengar nak apa dia daurah dia. Daurah ni pusing tu mana dia kan, habis sambung daurah. Kalau terjemah seminar dia bukan daurah lagi. Seminar ni dia habis daurah ni dia habis, sambung pula tahun depan pula. Sama ada dia tahun depan dia ada pula ataupun dia boleh daurah tu boleh juga masuk dia tak tahu ada. Tahun depan ada pula. Boleh mana sambung habis tu daurah juga. Mana asal dia pergiliran, gile. Tapi kat sini maksud dia mara bahaya yang menimpa. Giliran, asal mana giliran? Giliran mana? Giliran mara bahaya. Menimpa terhadap Nabi dan para sahabat. Apa? Sebab tak payah nak nipu dah kita. Tak payah dah kita nak berpura-pura. Ni berpura-pura letih. Kan? Dalam nak buka ni letih. Kejap nak buat buka lagu ni, letih. Kan? Jadi letih ni mengharapkan Nabi dan para sahabat binasa. Tapi sebenarnya alaihim dairatus sau'. Mereka lah yang akan ditimpa mara bahaya. Okey, soalan. Beza apa sin baris depan dengan sin baris atas? Sin baris depan sin baris atas. Tu beza dah ustaz. Ada. Baris beza, maknanya dia beza. Beza apa?
Su' ni rosok yang boleh komen lagi. Sau rosok yang tak boleh komen dah. Tu maksud dia. Jadi bubur. Tak, dia kata sebut budak, dia kata rosok yang tak boleh dibaiki lagi. Kalau sauk ni biasanya tahap 4 yang bakal kena anggap. Kalau ikut dia lah. Kalau ada satu lafaz lagi, mana sauk ni mana yang memang kata boleh dah nak kena agak sauk. Mana ibarat gini lah, kereta ni kan, boleh baiki lagi ni, tak boleh baiki dah ni, lagu ni kat buang tak boleh baiki dah, buang beratas. Kalau boleh baiki lagi, depan. Kadang-kadang merujuk pada satu perbuatannya. Mana boleh baiki lagi, satu perbuatan, bukan total. Bukan rosak total, rosak sikit. Satu benda je. Lidah kan. Lidah yang buruk, suk. Tapi boleh baiki lagi. Kan. Mana suk ni kerosakan kecil. Kalau sauk kerosakan total, bahasa Indonesia pula. Kerosakan total. Rosak total ni kan, bukan dia ni buang mesti buruk lah. Kan. Bunyi boleh bawa lagi ni, boleh baiki lagi ke dah. Jamak kepada dairah. Dairah jamak ni dawair. Cuma as-sauk tu Maulana sebut ni. Mana tak faham tu. Ya, dia kalau kalimah, kalau orang sebut ni ingat selalu apa? Kita nak pegang, nak ajar orang pula. Dia kata kalau sauk, ni kemuncak punah. Punah yang tak boleh baiki dah. Tapi kalau suk kerosakan kecil. Tapi kalau mati ada neraka juga. Kecil pun. Kecil pun. Kecil pun masuk neraka juga. Cuma tak masuk neraka selama-lamanya. Jadi kalau orang masuk neraka dulu, tak masuk neraka selama-lamanya, dia boleh baiki, tapi dia tak ada nak baiki. Hak yang masuk ke abadi ni tak boleh baiki dah. Wallahu sami'un alimun. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa minal a'rabi, dan ada sebagian Arab Badui ni, may yu'minu billah. Ada yang beriman kepada Allah, termasuk yang kecil dalam masjid tu. Dia tak faham lah. Dia Badui, dia beriman dah masuk Islam. Cuma dia tak tahu, dia baru masuk Islam. Tak tahu apa-apa lagi. Kecil dah masjid. Ada cerita dengan dia tak? Billahi wal yaumil akhir. Beriman dengan Allah dan hari akhirat. Dan mereka memandang. Ini kena tunjuk memandang juga. Asal mana mengambil? Memandang. Dan mereka memandang ma yunfiqu, apa yang ia nafkahkan itu, qurubatin. Apa dia? Rasa apa? Lepas nafkah tu, rasa simpan, rasa syukur, rasa bertuah, rasa dekat dengan Tuhan. Satu alamat makbulnya sedekah indallah, di sisi Allah. Dan wasalawatur rasul, ni waktu zakat. Dapat doa Rasul. Jadi Ustaz, Rasul ni setiap kali orang buat benda yang molek, dia berdoa. Bukan biasa dia. Nabi berdoa dengan minta doa lain. Hak konteks ni kata zakat. Zakat memang sunnah. Kan lepas kita zakat tu kan, Mak angkat tangan berdoa. Ala, nanti ada depan ni ada ayat tu. Ayat-ayat buat ni. Wassalli alaihim, dan berdoa lah kawan-kawan. Zakat. Ala, ketahuilah innaha, sesungguhnya ia qurbatul lahum, pendekatan bagi mereka. Mendekatkan diri kepada Allah bagi mereka.
sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Allah akan masukkan mereka dalam rahmatnya. Allah akan masukkan mereka dalam rahmatnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 100. Dia ayat paling penting sekali dalam konteks nak faham tentang apa tu, nak faham tentang apa hakikat kita ni duduk dalam zon benar atau zon salah. Hak ni kena, tajuk ni penting. Surah Taubah tajuk ni utama. Nak hurai bab kepentingan sahabat, ayat ni. Tak boleh buang sahabat, ayat ni. Sahabat sebagai neraca, ayat ni. Kan, kadang-kadang kalau kita tak mengaji wahyu, kita ingat kalau Allah, kalau Nabi, cukup sahabat tu. Sahabat pun kita, bahaya kadang-kadang. Kan? Lepas tu kita dihukum cara kita. Padahal sahabat penting dalam agama. Sebab sahabat tu diakui. Cara apa yang cara mereka hidup tu adalah penghayatan kepada agama. Jadi kadang-kadang orang ni kadang-kadang ekstrim melampau ni, kadang-kadang dia buang sahabat. Jadi kalau Allah, kalau Nabi, kalau sahabat Nabi. Nak tahu kita ni ikut neraca wahyu ke tak, sahabat kena ada. Kalau kita buang sahabat, Allah saja, Nabi saja. Sahabat tak ada. Macam lah. Jalan kita tak betul. Was-sabiqun al-awwalun. Dan orang-orang yang terdahulu, yang awal. Minal muhajirin. Dari orang-orang muhajirin yang berhijrah. Wal ansar. Dan yang menyambut, menolong orang muhajirin. Kan? Jadi siapa dia ahli syurga? Dalam hadis sahabat, bila Nabi ada tengok, mana tak ingat, tengok dalam mimpi Nabi, mimpi ke, anda rasa dalam mimpi Nabi tengok, nampak sahabat. Anda rasa lebih betul dalam mimpi. Dia tengok sahabat. Tapi belakang sahabat ni ada orang lain yang Nabi tak kenal. Dalam syurga ni Nabi tengok sahabat. Belakang sahabat tu ada roh orang lain yang Nabi tak kenal. Jadi simbolik kepada ahli syurga. Ahli syurga ni adalah orang yang duduk belakang sahabat. Kalau sahabat tak ada syurga. Tak kenal ada ahli syurga. Mana belakang sahabat ni adalah orang-orang yang generasi lepas sahabat sampai hari kiamat. Duduk belakang sahabat. Mana benda? Sahabat tu neraca bagi hak belakang tu. Kalau sahabat tidak ada neraca, tak ada. Nampak tak? Sebab tu dalam konteks mazhab, contoh Syafi'i, Hambali, Maliki, apa lagi? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kan? Kenapa kita kata betul? Walaupun beza pandangan, tapi betul belaka. Sebab belakang mereka sahabat. Sebab tu kita tak masalah. Kita mazhab Syafi'i, orang-orang India, Hanafi. Tapi sebenarnya semua betul belaka sebab belakang ada sahabat. Jadi syarat khilaf mesti khilaf belakang ada sahabat. Kalau khilaf bukan belakang sahabat, itu khilaf mazmumah. Khilaf. Jadi terpuji atau barang tu keji atau puji bergantung kepada ada belakang sahabat ke tak. Kan berlaku kadang-kadang kita kata, pendengar mazhab ni kata sentuh batal. Han ni kata tak batal. Dua-dua betul. Tak masalah, tak ingat tak jatuh. Kalau kita mazhab Syafi'i, pegang Syafi'i, tak salah pun. Hak dia Hanafi, pegang Hanafi, tak salah pun. Maksudnya kalau perbezaan yang belakang dia sahabat tidak dikira mazmumah. Kan? Sebab betul belaka. Yang jadi masalah, jadi isu pertikaian dalam masyarakat kita lah ni ialah yang tak ada belakang sahabat. Mana benda yang muncul belakang sahabat. Sebab sahabat dah raca. Kalau tak ada sahabat, kita nak bagi jaminan lagi mana? Kalau kita nak jadi syurga, kena ikut orang ahli syurga dah. Itu kaedah kan? Jadi walladzina tabauhum,
Walladzina dan orang yang ikut mereka. Kalau kita nak masuk syurga juga, kita kena ada sifat ni, ikut. Ikut mesti apa? Sama. Mesti serupa. Mesti satu ikut ni mesti serupa. Kalau tak serupa, mana ikut dia tak ada. Saya ikut dia tapi saya buat lain, dia buat lain. Tak boleh dia. Ikut mesti ada makna serupa. Kalau tak serupa tak ikut. Walladzina tabau dan orang-orang yang ikut dia bi ihsan. Ha ni kena ingat. Apa dia bi ihsan ni? Ha? Dengan baik tak tepat. Maulana terjemah dengan tepat dan benar. Tepat. Kan? Kalau 90. Ikut. Tepat dan benar. Ihsan ni tepat dan benar. Jadi kalau wow tu kita ada, kita ahli syurga. Mereka yang ikut mereka. Mereka ni sahabat. Hum sahabat. Wow tu, kalau wow tu kita ahli syurga. Kalau wow tu bukan kita, ahli neraka. Faham tak? Bi ihsan, tepat dan benar. Sebab tu kita kalau berlaku percanggahan antara bukan sahabat dengan sahabat, kita kena ambil hak yang paling tepat. Agama sain, hak paling tepat, hak kemudian. Sain ni hak yang lebih tepat. Apa tu pandangannya, hak paling terkini, latest. Agama yang paling tepat ialah paling dekat dengan Nabi, sahabat. Sebab tu kita ziarah nak kubur Nabi. Nabi tak aja. Tapi kenapa kita buat lagu tu? Sahabat buat. Sahabat tu neraca. Sahabat bagi salam. Sahabat lagi. Lepas tu hujah sahabat tu kita boleh buat. Sahabat buat, boleh buat. Bila sahih daripada satu orang sahabat, seorang aja boleh jadi hujah. Waktu mazhab ni hujah sahabat ni, mazhab ni hujah sahabat ni. Seorang jadi hujah. Tafsir pun kalau sahabat kata lagu ni cukup jadi hujah. Tabi'in tak boleh. Tabi'in kena sepakat baru jadi hujah. Tafsir. Ayat ni makna lagu ni. Siapa kata? Tabi'in. Dia seorang tak boleh dia hujah. Semua sepakat makna lagu ni baru dia jadi hujah. Sahabat dia seorang boleh. Tengok. Ustaz Razali lagi tak boleh. Kena faham. Tak faham. Tabi'in ni kan sepakat baru boleh jadi hujah dalam tafsir. Sahabat seorang dia boleh. Tu nampak neraca tak faham ayat dia kenapa? Radhiyallahu anhu wa radu'an. Makna dia Allah berpuas hati dengan mereka. Mereka berpuas hati dengan Allah. Ayat ni nak beritahu neraca kepada ahli syurga. Kita sekali. Kalau neraca kita tak ada sahabat, kita nak pakai kalau Allah kalau Nabi saja, sahabat tak sih. Contoh tak? Tak bukan ahli syurga, tak ahli neraka. Kita akan ekstrim. Kita akan hawa nafsu dalam berpandangan. Sebab tu kalau kita ngaji hadis, Maulana kata kalau kita habis ngaji Quran ni, kita kena ngaji hadis pula. Hadis mana kita kena ngaji dulu. Habis kita ngaji Quran. Kitab Muwatta. Sebab Muwatta tu banyak kalangan sahabat. Makna kalau dia ngaji kitab dia dulu, kitab Malik dulu, makna kat situ baru dia faham. Penting yang sahabat dalam menghayati makna agama ni. Tidak jadi lari. Jadi ekstrim terlajuk. Nak selamat tapi bila tidak buang sahabat, jadi kono. Jadi ekstrim terlajuk. Sorang-sorang dia. Sahabat tak boleh buang. Barangkali kalau dekat Pakistan mana-mana kata, barangkali kalau ekstrim atau saya ikut mazhab ni, hak tu dia sebab tu saya ikut mazhab. Dia tak faham tajuk ni, dia tak faham. Penghayatan sahabat tak ada, dia tak faham. Nak kalau Allah kalau Nabi saja. Masalah ini dia jadi ekstrim terlajuk. Dia tak faham. Jadi kita kalau nak tegah dalam agama, hak penting kena menepati.
Yang kita telajak tak ikut wahyu kan? Kita kata orang tak ikut wahyu, kita tak ikut wahyu juga. Tu masalah. Biar tegas ni biar tepat. Ni tegas telajak apa? Kita nak tengah-tengah tu biar tepat kita. Ni tegas telajak. Asdak ni. Tengah-tengah masuk neraka apa? Orang tengah-tengah masuk surga. Betul tak? Biarlah tegas, biar tepat. Jangan tegas telajak masuk neraka juga. Wa a'adda lahum, dan dia menyediakan kepada mereka jannatin, syurga. Jadi mereka ni dalam situ ada kita, sebab hadis Nabi adalah syarah bagi Quran. Bila Nabi menghuraikan dalam mimpi dia, tak ingat hayat sahabat tu, dia nampak sahabat, belakang sahabat ada orang yang aku tak kenal. Dia berkata, kalau kita ada dalam syurga, buku itu adalah kita. Nak kata simbolik kepada orang yang buang sahabat dalam penghayatan agama, tak ada dalam syurga. Kita dia. Faham tak? Oh jelas. Kalau tak ada menjadikan sahabat sebagai penghayatan dalam agama, nama kita tak ada dalam syurga. Sebab Nabi tak nampak. Nabi nampak, Nabi tak kenal. Maknanya umat dia Nabi tak kenal. Sebab sahabat Nabi kenal. Nabi nampak muka depan belakang. Hak belakang sahabat tu Nabi tak kenal. Jadi nak beritahu bahawa kalau kita tidak menjadikan sahabat sebagai neraca agama kita, maka tak ada lah nama kita dalam syurga. Ada gambar situ ya. Hak tu ada ayat ni penting. Ayat ni yang paling-paling sedap sekali penting. Peran lain dia sahabat tak? Nah, Peran lain. apa dia? Peran lain. Perang lain. Peran lain dia. Oh. Kawit ni. Dia kacau putih lah. Wah, betul. Ada ayat ni anda suka. Kenapa? Bila dia nampak ke dia ni puas, ayat ni nampak puas. Siapa? Dia jadi macam barang-barang yang kadang-kadang kita mungkin sebelum ni kita akan terkikir satu benda penting. Masih pula. Kita pun sejuk. Angin ni mudah sejuk. Lepas tu dia kata khalidina fiha abada, kekal dalamnya selama-lamanya, zalikal fawzul azim. Ini yang penting. Kenapa lepas sebut sahabat munafik pula? Mana kalau tak boleh ikut jalan sahabat kan, kalau tak boleh tak ikut jalan sahabat, maka kalau tak boleh belah A belah B. Tak ada 3 A B C, tak ada, dia A B. Mana kalau tidak boleh menghayati sahabat, maka belah munafik. Belah sahabat lah, mana iman tu belah sahabat. Mana sahabat dia ikut Nabi, sahabat dia ikut kalau Allah, kalau Nabi. Mana kalau tinggal kalau Allah, tinggal kalau Nabi. Sebab tu kita tak jadikan neraca tazkiyatun nufus. Apa dia? Neraca orang yang bersih jiwa. Kalau Allah pun dia tak apa mana, cara mana, hak Nabi pun tak cara mana, amalan Nabi pun tak cara mana, tiba-tiba sebut ma'rifatullah. Sebut tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Bersih lagu mana? Tak tolak Nabi. Kan? Bersih lagu mana? Seru Allah. Bersih lagu mana? Nabi tak nombor 2. Hak Nabi tak ajar, hak dia ada ajar. Lepas tu bersih jiwa. Bersih ke mana? Kita rasa bukan bersih. Kan? Hujatullah balighah. Dia buat kitab tu untuk nak bagi betul makna dia balik. Hujatullah balighah, kita Hujatullah balighah ni Syekh Wallah Dahlawi. Dia kata nak tahu tepat makna seorang itu ma'rifatullah dengan jiwa dia bersih ialah Allah saja dalam seruan, kan? Nabi saja dalam mana? Kalau Nabi pun tak Nabi tak standard nombor apa tau. Dia kata cerita Nabi, lepas tu ambil amalan dia, hak Nabi tak apa nak ambil mana? Jajah dia.
Bersih jiwa je lah mana. Orang kalau bersih jiwa ni, Allah nombor satu, Nabi nombor satu, dan sudut kalamullah nombor satu. Ia akan saing, hanya Allah saja dalam seru. Kita tengok orang-orang yang kadang-kadang yang nak bertazkiyatun nufus ni, kadang-kadang ajar pula seru selain Allah. Kan? Itu masalah dah. Itu dia buat kitab Hujatullah Balaghah ni nak baiki balik pemahaman. Wa mimman haulakum, dan di antara mereka di sekeliling kamu, minal a'rab, dari Arab Badui, munafiqun, munafik. Wa min ahlil Madinah, dan sebahagian daripada ahli Madinah. Jadi orang luar Madinah pun munafik, dalam Madinah pun ada munafik. Maradu ala nifaq, marid kan, derhaka. Kalau marid, derhaka. Mereka melampau dalam melampau dalam munafiknya, ala nifaq. Engkau tidak mengetahui mereka. Engkau siapa? Engkau Nabi. Nampak? Jadi Nabi tahu orang munafik, bukan semua, tapi sekolok satu bahagiannya. Bukan semua orang munafik Nabi tahu. Sebahagian nama-nama sahaja yang barangkali akan mati dalam munafik. Sebahagian saja. Tapi nahnu na'lamuhum, kami mengetahui mereka. Engkau tidak mengetahui mereka. Siapa engkau ni? Bukan. Muhammad. Munafik barang dalam. Engkau tidak mengetahui mereka. Dalam ni kalau kita sabit Nabi tahu, maka Allah sabit Nabi tak tahu. Nabi tahu, cuma tahu sebahagian. Bukan semua. Bukan semua. Yang Allah beritahu saja. Sebab tu kita kena sabit, Nabi hanya tahu sebahagian yang Allah beritahu. Semua tak. Yang Allah beritahu, dia tahu. Yang Allah tak beritahu, dia tak tahu. Kami mengetahui mereka. Sanu'adzibuhum, kami akan azab mereka marrataini, 2 kali. 2 kali ni ada dunia, satu kubur kan. Ada kata dunia waktu kubur. 2 kali ni satu dunia, satu dalam kubur. Dunia ni apa dah? Kesedihan, duka cita. Hati jadi apa? Jadi sedih. Sebab apa? Sebab orang beriman makan hari makin kuat. Ada juga kata 2 kali ni barangkali 2 kali ganda. Barangan jalan ni. Kemudian yuradduna, mereka akan dikembalikan ila adabin azim, dan mereka akan dikembalikan dengan adab yang besar di akhirat esok. Jadi marrataini sama ada 2 kali ganda kat dunia, atau lagi 2 kali ni, satu kat dunia, satu kat alam kubur. Lepas tu adabin azim ni akhirat, hari kebangkitan. Ini Abu Lubabah ni.
Ayat ni ayat Abu Lubabah ke? Nak Abu Lubabah. Kalau kita pergi waktu Madinah mak tiang-tiang tapi jangan faham ni pula. Tiang tu sejarah saja. Tiang sejarah diikat kat tiang. Bukan dia seorang tu dan kawan-kawannya. Ni ayat yang ke apa? Lepas tu dia kata wa akharuna, dan yang lain i'tarafu bi dzunubihim. Mereka mengakui dosa mereka. Mereka mengakui dosa mereka. Khalatu, lalu mereka mencampurkan amalan yang soleh. Mereka mencampurkan dengan amalan yang soleh. Sedar akan dosa, buat amalan soleh untuk hapuskan balik hak dosa tu. Amalan solehan. Setelah terbuat yang lain, buruk yang lain, wa akhara sayyi'an. Setelah dengan pekerjaan lain yang buruk. Dengan pekerjaan lain yang buruk. Wa akhara sayyi'an. Mana dia buat buruk, lepas tu dia backup dengan yang baik. Dia buat buruk dah. Lepas tu dia tahu salah, dia backup dengan benda baik. Lepas tu dia harap Allah terima taubat dia. Asallahu an yatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ana tak lupa ayat ni. Satu ana suka satu pertama kali kita ada radio dalam kereta kan. Suka dengar apa tu? Radio IQ kan. Ustaz tu dia kan cepat. Tapi kita faham ayat ni bukan konteks tu. Dia nak kata kelebihan solat dia menenangkan jiwa. Dia baca ayat ni. Kan? Ayat inna solataka sakana lahu. Sesungguhnya solat kamu itu menenangkan jiwa. Memang ayat ni tak kena. Sebab bukan solat ni, doa setelah zakat. Memanglah solat menenangkan jiwa, tapi dalil tu tak kena. Anda ingat ada dalam, tapi cepat dia kecek. Atau silap, bukan dalil solat menenangkan jiwa. Memang solat menenangkan jiwa, tapi ayat ni bukan ayat tak solat. Solat ni doa. Kan? Doa kepada orang yang bayar zakat. Sedekah ni zakat. Khus. Ambillah harta mereka sebagai sedekah. Sedekah ni zakat. Sedekah wajib, zakat. Agar membersihkan harta mereka dan jiwa mereka. Jadi tutahhiruhum ni luaran, tazkiyah ni dalaman. Jadi zakat ni membersihkan luaran, harta-harta kita yang mungkin mana yang kita tak tahu kan. Mana jadi ya apa tu? Mana dia jadi tak terang. Zakat itu membersihkan mereka dari dosa dan akhlak tercela, dari kekikiran, dari kikir, dari cinta yang berlebihan kepada harta benda. Wasalli alaihim, dan bukan salli alaih. Hanya ada satu hal ni. Dan doalah ke atas mereka. Doalah ke atas mereka. Berdoalah ke atas mereka. Doa setelah apa? Setelah bayar zakat. Sesungguhnya inna salataka, sesungguhnya solat. Hak ni kenapa? Hak ni bukan orang tu minta doa.
arahan Allah ke Nabi, bukan arahan orang tu ke kita. Inna salataka sakanu lahum. Sungguhnya solat doa engkau itu menenteramkan hati mereka. Itu ceramah nak tajuk dia solat itu menenangkan jiwa. Pok dia kata inna salataka sakanu lahum. Dia sebut lagu tu. Terjemahan perkataan tak tepat dah. Masuk ayat tu pun tak kaitan dengan solat. Tapi tak menafikan solat tu mahu menenangkan jiwa. Wallahu sami'un alimun. So Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.